Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberi peluang untuk membahaskan rang undang-undang perbekalan tambahan ini 2023. Dah belanja habis dah pun. Cuma hari ni kita minta nak dulu ya. Kalau kita korek terus tarik balik duit tu pun tak tahu nak cari mana dah. Duit belanja habis dah. Jadi ini kita ucap terima kasih lah. Dan pada kali ini alhamdulillah kita ada Menteri Kewangan penuh. Biasanya full time. Selalunya kita ada, tak ada. Tahun lepas tak ada. Menteri Kewangan penuh. Ini hanya timbalan ya. Sebab jadi tahun ni kita ucap terima kasih alhamdulillah, mungkin sempena berkat bulan puasa kot no. Menteri Kewangan penuh ada kali ini. Jadi saya nak membangkit beberapa isu yang kita rasa kritikal supaya kita mendapat pencerahan daripada pihak kerajaan. Pertamanya, saya ingin menarik perhatian semua ahli Dewan yang mulia hari ini berkaitan dengan isu pencen ataupun elang bersara dan juga ganjaran kepada penjawat awam. Isu ini tidak boleh dinafikan adalah hal yang cukup sensitif kerana ia melibatkan hal kebajikan dan kelangsungan pesara penjawat awam yang berbakti kepada negara sehingga mereka pencen berpuluh tahun. Termasuk Yang Berhormat Datuk Speaker jugalah. Pencen kerja dengan pegawai polis beberapa puluh tahun berkhidmat. Itu jasanya menjaga keselamatan kita semua rakyat, termasuk menjaga kita daripada diganggu gugat oleh komunis. Ini jasa polis yang besar yang kita perlu hargai. Sebab tu pencen ini, gaji polis apa semua kita kena berilah perhatian khusus supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka selepas mereka pencen. Jadi apabila kita melihat pada pembentangan pada kali ini, itu kali pertama. Disebut di sini jadual anggaran perbelanjaan persekutuan tambahan pertama. Saya nak tanya 2023 Yang Berhormat Menteri Kewangan dan juga timbalan tu. Ada lagi ke tambahan nak buat ni? Sebut pertama, mungkin kedua, ketiga, keempat. Kira nak tambah ya ni. Jangan buat bajet lah kalau macam tu. Buat bajet tambahan saja. Tak itu, timbalan Menteri Kewangan. Oh, bekas, minta maaf. Sorry. Jadi baik, kawan saya dulu, kami duk ceramah sekali satu pentas dulu ni. Pantun pun sekali. Dengan Yang Berhormat Pontian tu. Kawan, sampai sekarang kami kawan. Berbeza pentas saja. Tapi hati kami saudara se-Islam. Ya, jadi puasa. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan pertambahan sebanyak 2.115 bilion untuk menampung perbelanjaan pencen, ganjaran persaraan dan bayaran gantian cuti rehat ataupun GSR. Soalnya, apakah terdapat perancangan khusus kerajaan terhadap tanggungan pencen, elang bersara dan ganjaran sebagai penyelesaian tuntas untuk menjamin kebajikan pesara penjawat awam terutama dalam negara berdepan dengan cabaran ataupun dengan izin aging nation pada masa hadapan. Saya pun akan pergi ke situ juga, aging nation. Dah pergi dah. Okay, I pergi dah. Okay, sepatutnya kerajaan, ya. Sila. Saya nak mencelah pendang sebut pasal yang pencen, Yang Berhormat. Saya nak tanya yang sekarang. Dalam jawatan kuasa pilihan khas yang saya pengusikan, kami ada satu proceeding pada 10 hari bulan Julai tahun 23. Ini berkaitan dengan bayaran kepada kontraktor di bawah Kementerian Pendidikan. Tapi dia ada kaitan dengan, saya sebut Persatuan Kontraktor Kebersihan dan Bekalan Makanan Malaysia. Tapi antara yang ditimbulkan ialah pembayaran menjadi masalah kerana isu kelewatan surat perkeliling MOF BPKS 601/3/66 dan sebagainya, yang menyebabkan berlaku kelewatan pembayaran dan saya fikir KPM memerlukan bantuan MOF dalam hal-hal yang berkaitan dengan kontraktor-kontraktor di bawah KPM. Terima kasih. Terima kasih pendang. Saya masa habis bagi dah 2 minit tu. Tapi tak apa, tolong ambil perhatian. Tak bayar ni teruklah kontraktor kita, Kementerian Kewangan. Sebab duit berpunca daripada Kementerian Kewangan. Kalau tak, yang bagi projek ni KPM. Tapi dia punya punca
fiskal daripada Kementerian Kewangan. Jadi Kementerian Kewangan jangan lihatlah, tengok cek semua dokumen semua cukup, bayar. Jangan duk tangguh-tangguh, duk taruh buat apa. Ni nak minta perbelanjaan tambahan, kami bagi, kami sokong. Tiba duit orang tak mau bayar, tak kena macam tu. Zalim tu bulan-bulan puasa ni. Jadi saya nak ambil last sikit. Datuk Speaker bagi sikit last kali apabila kita melihat hari ini Macam sembang kat kedai kopi. tapi point walaupun sembang kedai kopi, saya orang kampung tu lah. Bukan nak sembang macam bahasa tinggi-tinggi macam pantun macam Datuk Mak Maslan Pontian tu tak lah. Saya orang kampung lah, cara orang kampung. Okey, baik. Jadi mutakhir ini kita timbul kita memerangi rasuah termasuk maha-kaya. Tapi tiba-tiba saya sangat setuju dengan Yang Amat Berhormat Tambun ini dalam ketika dia memerangi rasuah termasuk orang maha-kaya ini. Dalam masa yang sama dia membina juga remaja-remaja kita menjadi maha-kaya. Contohnya, yang ni saya sangat setujulah. Orang muda ambil perhatian. Contohnya bagaimana seorang pemuda yang juga bekas jasa politik kepada Yang Amat Berhormat Tambun yang terlibat dalam perolehan saham bernilai jutaan ringgit dalam sebuah syarikat yang dikatakan mendapat kontrak kerajaan. Beliau juga dikatakan diletakkan pada satu tempat highly strategic dengan izin and privilege di beberapa buah syarikat seperti APEC Equity Holding, 7-Eleven, Malaysia Holding, Excel, Force, MSC dan beberapa lagi public listed company. Saya cukup suka dan berbangga apabila seorang anak muda dengan latar belakang yang cukup menarik hari ini berjaya memperolehi kedudukan kewangan yang sangat stabil dengan pencapaian dalam dunia korporat. Seterusnya, berjaya meletakkan kedudukan sangat penting dalam sebuah syarikat teknologi dengan perolehan saham bernilai tinggi. Saya tabik dengan pencapaian anak muda ini. Walaupun dia muda, masa kita kenal dia dulu tak ada apa-apa, tiba-tiba menjadi macam dapat lampu Aladin menjadi kaya. Jadi Kementerian Kewangan kena tengoklah macam mana ni sejarah ni. Bagi saya ini merupakan satu inspirasi kepada anak muda lain bahawa mereka juga sekarang, masa saya muda dulu kami tak dan nak dapat Perdana Menteri seperti Yang Amat Berhormat Tambun. Kami duk lawan dengan FRU yang duk kena tembak masa tu. Tan Sri Speaker pun mungkin jadi ketua duk tembak kami. Duk kena water cannon dengan apa satu lagi tu? FRU ayak tu water cannon dengan water asap gas kanister gas. YB Punggai Batu. Tak, kami lari, tak ada pungai. FRU mai saya lari. Duk tahan Yang Amat Berhormat Tambun. Saya tak lawan polis punya. Saya tak lawan polis yang Muhammad itu. Tengok pala merah mai aja kami lari tong-teng tu lari dah. Kalau tidak dia tembak penin tengah lari dia tangkap otak ni tengkok ni rebah tergulin. Oh teruk tu. Kanister bom tu. Oh jangan main-main. Jadi saya mintalah jadi pemuda-pemuda sekarang mereka untung sebab hak kami duk bela pada ketika tahun 1998 tu hari ni dia jadi Perdana Menteri mereka boleh ambil harta. Boleh buat kaya cepat. Anak muda sokonglah kalau begitu. Tapi rasuah berdosa ya. Pendang. Ya sikit. Nekas. Okey. Saya setuju dengan apa yang Pendang Seminit dah. yang Pendang kemukakan tadi itu. Bersetuju tak Pendang bahawa kejayaan ini menunjukkan betapa kehebatan pemudi ini, menunjukkan betapa telusnya kerajaan Madani hari ini. Telus tak? Saya tak tahulah tiba-tiba jadi kaya ni. Okey baik. Cuma persoalannya saya tengok bagi saya ini merupakan satu kejayaan bagi anak muda. Tapi kalau unhealthy practice, anak muda jangan ikutlah benda tu. Tak baik. Rosak negara. Kalau rasuah yang kita nak perang ni, kita juga terlibatlah rasuah, akan merosakkan negara. Akhirnya negara kita, rakyat kita, negara kita, bangsa kita akan hancur. Banyak seperti mana Greece hancur kerana rasuah. Negara dia bankrupt. Ini kita tak mahu Malaysia jadi macam tu. Jadi kita tengok apakah dengan kerja usaha yang ini, kena usaha kuatlah anak-anak muda, kerja smart. Cuma persoalannya, bagaimana seorang anak muda berjaya memperoleh pendapatan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan orang lain, pendapatan yang mendadak naik. Apakah latar belakang beliau hingga ditempatkan pada tempat yang sangat strategik hingga memperoleh satu pendapatan yang sangat tinggi. Jadi saya ingin tahu apakah tata kelola dan pendekatan dalam upholding and maintaining high integrity for the best interest of rakyat. Dengan izin, saya mohon penjelasan daripada Menteri Kewangan yang kita ada full time ini. Sekian, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Saya